Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan hari ini juga kita masih lagi menumpukan perhatian kepada COVID-19 dan tentunya lah ianya menjadi satu subjek ataupun satu isu yang masih lagi diperkatakan di seluruh negara. Malah topik yang kita pilih hari ini ialah fasa ketiga perisai immunity. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Madya, Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam yang merupakan penasihat sains kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Syarkawi. Apa khabar? Baik, Prof sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Prof, ini satu topik yang cukup penting sebenarnya lah. Kita nak dapatkan pandangan dari Prof sendiri. Kita tahu bahawa kerajaan telah pun melakukan apa yang terdaya setakat ini dalam usaha untuk mengekang penyebaran pandemik COVID-19 di negara kita. Dan sesuatu yang menarik jugalah, kita dah pun masuk ke fasa yang ketiga program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Dan hari ini juga PPV baru di Stadium Nasional Bukit Jalil telah pun dibuka dan itu juga merupakan berita yang pastinya menggembirakan mereka yang tertunggu-tunggu bilalah agaknya mereka akan mendapat suntikan vaksin COVID-19. Tetapi pandangan Prof secara peribadi sendiri, apakah Prof berpuas hati dengan perjalanan PICK setakat ini dan apakah Prof melihat bahawa we are at the right track sebenarnya, Prof? Ya, terima kasih Syarkawi. Ya. Ya, dengan pembukaan PPV di Stadium Bukit Jalil, kita telah memulakan fasa 3 di Lembah Kelang, Selangor dan Kuala Lumpur. Ya. Tetapi saya nak ingatkan juga bahawa apabila kita memulakan fasa 3 ini, tidak bermakna kita berhenti fasa 2. Ya. Seperti yang kita tahu, di Kuala Lumpur ada 99% dari orang yang berada di fasa 2 telah mendapat dos atau telah mendapat janji temu. Dan ini untuk Selangor juga dia lebih kurang 88%. Ya. Tetapi apabila kita mula fasa 3 di Bukit Jalil ini, kita masih memberi banyak janji temu kepada mereka di fasa 2. Sebagai contoh, daripada hari ini 21 hari bulan sehingga 30 Jun, sebanyak 757,000 janji temu telah dikeluarkan. Okey. Daripada itu sebanyak 253,000 masih untuk orang yang berumur 60 tahun ke atas. Okey. Dan 220,000 untuk orang berumur di antara 50 ke 59. Jadi kita masih lagi memberi kepada golongan-golongan yang berumur dan kita tidak melupakan mereka. Cuma apabila kita buka di PPV Bukit Jalil, ianya tidak berapa sesuai untuk orang yang berumur untuk pergi ke sana. Bukit Jalil tu kena naik tangga, turun tangga dan pergerakannya sangat besar, sangat jauh. Jadi sebab itu hanya PPV Bukit Jalil kita pilih untuk orang-orang yang mungkin lebih muda, tetapi PPV lain semua masih memberi janji temu kepada yang berumur 60 tahun ke atas. Untuk menghabiskannya. So insyaAllah kita akan habiskan secepat mungkin fasa 2. Kita tidak melupakan. Untuk sama ada kita berpuas hati atau tidak, tapi dari segi peribadinya, kita telah melakukan yang terbaik, saya rasa. Dia orang panggil whole of society. Kita telah bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan. Kita telah bekerjasama dengan pihak swasta. Kita lihat PPV yang dianggota oleh sektor swasta. Kita juga telah melihat NGO telah datang untuk membantu membuat program outreach untuk ke PPV, masjid dan sebagainya. Tetapi kita semua tahu sepanjang perjalanan kita dari pelatihan sehingga sekarang, kita punya penerimaan vaksin, bekalan vaksin kita adalah bertahan. Betul. Jadi secara peribadi saya berharap yang bekalan vaksin ini dihantar dengan lebih cepat seperti ini
Tapi ini sesuatu yang kita tidak boleh nak kontrol. Ya. Kerana bekalan-bekalan ini telah diambil oleh negara-negara luar dan sekarang ini baru kita akan mendapat bekalan-bekalan dengan banyak. So seperti yang kita juga telah beritahu sebelum ini pada bulan Jun, Julai memang akan meningkat dan kita telah melihat kita pada bulan Jun ini kita sepatutnya hanya melebihi 150,000 tapi kita telah berjaya melepasi 200,000. Dan kita akan cuba meningkatkannya lagi pada bulan Julai bila vaksin kita banyak. Jadi bukan masalah kapasiti Syekhawi, ia adalah masalah bekalan vaksin kita. So saya rasa kita telah melakukan yang terbaik, KKM telah melakukan yang terbaik, pihak-pihak swasta telah melakukan yang baik dan kita akan bercuba bekerjasama dengan lebih baik lagi supaya bulan Julai ini lebih laju. Okey, menarik. Saya ingin petik daripada apa yang Prof sebut tentang isu bekalan vaksin yang dikatakan agak perlahan kita terima sebenarnya. Ada yang menggunakan alasan ini dan mereka merasa skeptikal bahawa apakah sasaran kita untuk menyuntik 80% kurang-kurangnya rakyat Malaysia ini menerima suntikan vaksin COVID-19 ini dan kita juga ke arah untuk mewujudkan apa yang dipanggil sebagai herd immunity ataupun immunity berkelompok. Jadi apakah doktor secara peribadi ataupun Prof secara peribadi merasakan bahawa kita boleh mencapai target itu, Prof? Ya, Syekhawi. Sekarang kita cuba elakkan menggunakan perkataan immunity kelompok atau herd immunity ini. Dan kita lebih cenderung kepada menggunakan perkataan seperti memberi perlindungan kepada seramai yang mungkin. Lagi ramai, lagi bagus. So sebagai contoh sekarang kita cuba target 80%. Dan ini kerana perkataan immunity kelompok ini ada kemungkinan kita mungkin tidak capai immunity kelompok kerana kita setelah lihat sekarang ada mutasi yang berlaku, varian-varian baru yang telah keluar. Dan varian-varian baru ini juga telah memberi kesan sedikit sebanyak kepada keberkesanan vaksin. Walaupun vaksin masih boleh melindungi, kita telah melihat varian seperti UK varian, Alpha varian dengan Indian variant, Delta variant. Walaupun mungkin keberkesanan vaksin itu telah berkurang sikit, tetapi vaksin-vaksin ini masih boleh melindungi daripada hospitalisation atau kemasukan ke hospital dan telah menurunkan kes kematian pada sangat rendah. Dan kita juga satu lagi kita tak tahu lagi walaupun telah setahun lebih kita berada dalam pandemik ini. Kita tak tahu berapa lama antibody akan berada di badan kita. Kita tahu dia akan ada selama setahun. Dan itu data yang kita ada 1 tahun. Tapi adakah ia akan bertahan selama 5 tahun? 10 tahun? Kita tidak pasti. Kita akan lihat. Jadi kita punya cara sekarang ialah memberi vaksin kepada seramai mungkin supaya yang paling penting kita ingin mengurangkan kadar kematian. Saya beri satu contoh. Kita melihat di UK di mana varian Delta, varian India telah sekarang berada di UK pada 90% daripada kes-kes di UK. Pada 17-18 Jun hari itu, kes di UK telah melebihi 10,000 sehari. Kali terakhir mereka melebihi 10,000 sehari adalah pada bulan Februari. Dan pada bulan Februari, kadar kematian mereka adalah di kadar 400 ke 500 sehari. Tetapi kali ini, pada bulan Jun, apabila mereka melepasi 10,000, tetapi mereka telah berjaya memberi vaksin kepada lebih 60% daripada rakyat mereka. Dan jumlah kes kematian kini dengan kes 10,000 itu telah menurun daripada 400 ke 500 kepada 10 kematian sehari. Itu lebih kurang 50 kali ganda kadar kematian telah menurun. Dan ini menunjukkan bahawa vaksin itu berkesan untuk melindungi daripada kadar kematian ini. Jadi kita telah melihat bahawa kemungkinan kita tidak mencapai herd immunity, tapi kita boleh memberi vaksin kepada seramai mungkin untuk melindungi semua orang. Agar
COVID ini tidak lagi membunuh, Okey. tidak lagi menyebabkan kematian. Dia menjadi demam biasa sahaja. Okey, sebelum kita berehat Prof, saya petik sekali lagi apa yang Prof sebutkanlah, iaitu tujuan ataupun target kerajaan ialah untuk memberi vaksin ini kepada seramai mungkin rakyat Malaysia. Tetapi masih lagi ada golongan yang merasa agak tidak puas hati, terutamanya mereka yang dianggap sebagai warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, golongan OKU yang mereka merasakan bahawa apakah mereka ini tidak boleh diberi keutamaan untuk mendapat vaksin COVID-19 ini secepat mungkin, Prof. Ya, seperti saya kata tadi, kita tidak melupakan pada fasa 2, golongan lebih 60 tahun dan juga OKU, mereka masih diberi keutamaan. Kita akan tetap memberi kebanyakan daripada janji temu kita pada bulan ini kepada golongan-golongan fasa 2 ini. Dan kepada mereka yang belum berdaftar untuk mendapatkan vaksin, apabila mereka berdaftar sekarang, mereka akan menjadi prioriti. Nama mereka akan ditolak ke atas. Okey, menarik. Dan mereka akan dihantar janji temu pada masa yang singkat sahaja. Jadi mereka tidak dilupakan. Itu cuma melakukan permulaan fasa 3, tetapi fasa 2 masih berjalan dengan cepat. Okey. Baik, Prof, sebelum kita sambung, seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, tapi Prof, don't go anywhere, be where you are now, kerana kita akan kembali semula sebentar saja lagi bersama dengan yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam di Bernama TV ataupun di Ruang Bicara Bernama TV, kerana kita bercakap tentang isu yang penting, iaitu fasa ketiga, perisai immunity. Kita rehat dulu. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang fasa ketiga perisai immunity, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang kita hubungi melalui kemudahan Skype, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam yang merupakan penasihat sains kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Baik, Prof, satu lagi isu yang mungkin saya boleh kongsi bersama Prof ialah tentang dikatakan bahawa satu lagi masalah yang mungkin yang sedang dihadapi oleh kerajaan ialah dari aspek pendaftaran vaksin itu sendiri yang masih rendah, walaupun PICK ataupun PIK ini telah pun dilancarkan agak lama, tetapi idea untuk menjadikan vaksinasi satu mandatory, apakah Prof merasakan bahawa mungkin, saya gunakan istilah mungkin itu juga perlu dipikirkan dengan serius sebenarnya, Prof? Ya, baik Syekhawi. Dari segi pendaftarannya, kita telah melepasi 15 juta pendaftaran untuk vaksin. Dan ini merangkumi 64-65% daripada penduduk yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi kita telah mencapai dalam 65%. Jadi sama ada kita nak buat jadi mandatory atau tidak, kita harus tunggu dan lihat dahulu. Kerana kita melihat apabila makin ramai orang mendapat vaksin, makin ramai orang mendaftar. Jadi kita telah melihat kadar pendaftaran kita apabila kita mencapai 200,000, 150,000, 200,000, 220,000, kadar pendaftaran juga telah meningkat. Dan kita juga tidak melupakan bahawa terdapat golongan-golongan yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera, mungkin tidak mempunyai akses kepada internet, dan mereka ini bukannya mereka tidak mahu vaksin, mereka mahu vaksin, tapi mereka tidak mempunyai gadget dan smartphone untuk register. Jadi apabila kita melakukan program-program outreach dan keluar untuk pergi untuk kepada kampung-kampung, kita melihat ada yang nurse naik kapal, boat selama 2-3 jam untuk pergi ke kampung-kampung pedalaman ini, dan mereka mahu vaksin apabila mereka sampai di sana. Jadi saya rasa jika kita masukkan dengan kumpulan-kumpulan ini, kita punya kadar pendaftaran melebihi 65% pada orang yang berminat pakai vaksin. Dan kita juga sekarang
telah memutuskan Pfizer untuk umur 12 tahun ke atas. Jadi sekarang lebih ramai orang boleh menerima vaksin dengan sukarela. Jadi pada saya, untuk pada kita ini, saya rasa kita tak perlu risau lagi. Kerana kita punya demand melebihi kita punya bekalan vaksin. Tapi apabila kita mencapai bulan Julai atau mungkin bulan Ogos, apabila kita punya bekalan vaksin telah melebihi daripada kita punya pendaftaran, kita lihat semula sama ada kita harus melakukan sesuatu. Pada ketika ini saya rasa baru-baru ini PKJ juga telah berkata kita mungkin akan melonggarkan sikit kepada orang-orang yang telah mendapat vaksin. Mungkin boleh merentas negeri sebagai contoh. Dan apabila benda ini berlaku, tentu makin ramai orang yang akan mendaftar. Jadi saya berharap tidak perlu memberi mandatori kepada vaksin ini. Dan saya rasa rakyat Malaysia cukup bijak, cukup pandai melihat bahawa vaksin ini berkesan dan kita tidak perlu memaksa mereka mengambil vaksin ini. Harap mereka boleh menerima vaksin dengan informasi yang betul yang telah diberikan. Saya tertarik hati bila Prof sebut tentang bagi saya satu berita yang amat-amat menggembirakan kalau ianya diluluskan oleh pihak kerajaan, iaitu memberi kelonggaran untuk merentas negeri kepada mereka yang sudah pun menerima suntikan vaksin ini. Tapi apakah cadangan itu hanya di peringkat cadangan sahaja, dan tetapi apakah Prof yakin mungkin itu akan memberikan satu suntikan semangat sebenarnya kepada rakyat Malaysia untuk melihat bahawa suntikan COVID-19 ini adalah sesuatu yang cukup serius sebenarnya, Prof? Ya, betul. Saya rasa apabila terdapat kelonggaran seperti ini, saya rasa pendaftaran akan meningkat. Tapi kita tidak boleh melakukannya sekarang. Kerana kita masih lagi cakap demand masih melebihi daripada bekalan yang kita ada. Jadi kita harus meningkatkan lagi pemberian vaksin kita, dan apabila bulan Julai nanti, apabila banyak vaksin yang akan dapat dan makin ramai yang telah menerima vaksin, saya rasa pihak KKM akan melihat dan mengkaji kesesuaian untuk membuka sedikit demi sedikit untuk orang yang telah mendapat vaksin. Tapi kita juga telah melihat seperti di Thailand, mereka ingin membuka Phuket pada orang yang telah mendapat vaksin. Jadi mereka akan memberi vaksin kepada penduduk di Phuket melebihi 70% daripada penduduknya, dan mereka akan buka Phuket supaya siapa yang mempunyai vaksin yang telah mendapat vaksin yang penuh boleh pergi ke Phuket untuk bercuti. Jadi kita akan melihat juga apa yang berlaku apabila mereka boleh membuka Phuket, sama ada kes akan meningkat ataupun mungkin ia akan berjaya. Jika ianya berjaya, ia ada sesuatu yang baik. Ya, betul. Okey, saya juga nak dapat pandangan Prof lah. Kita hampir-hampir di penghujung, tak banyak lagi masa yang tinggal, Prof ya. Satu lagi aspek yang saya juga ingin berkongsi dengan Prof lah. Ramai yang berpendapat bahawa kerajaan telah pun mewawarkan berita ini. Kementerian Kesihatan, ketika saya bertemu dengan Menteri Kesihatan pun mengumumkan perkara ini, bahawa vaksin yang hanya perlu disuntik satu dos sahaja kepada rakyat Malaysia ini sudah pun berada di negara kita. Tak tahulah apakah Prof melihat ini pun satu lagi langkah yang cukup positif yang dilakukan oleh kerajaan bagi memudahkan lagi ataupun meramaikan lagi mereka yang datang untuk mendapat suntikan COVID-19 ini. Ya, vaksin satu dos seperti CanSino dan Johnson & Johnson telah mendapat kelulusan FPRA dan DCA. Okey. Dan ia merupakan vaksin yang kita perlu cucuk sekali sahaja. Tapi ianya belum sampai di Malaysia lagi. Okey. So kita akan mendapat vaksin CanSino insya-Allah pada bulan Julai. Dan berapa banyak saya tak pasti lagi. Kita sedang berunding dengan syarikat supaya kita hantar sebanyak yang mungkin. Dan kita telah meminta vaksin Johnson & Johnson daripada COVAX. Iaitu yang daripada fasiliti WHO. Ya. Dan saya rasa vaksin satu dos ini mungkin kita berikan pada awalnya kepada kawasan pedalaman. Supaya seperti kita lihat, kalau kita perlu naik bot selama 3-4 jam untuk
pergi ke kawasan pedalaman, di kampung-kampung pedalaman, kita tak perlu beri 2 kali. Kita pergi sekali, kita bagi vaksin kepada mereka dan selesai. Dan tak perlu lagi masuk. Jadi saya rasa pada mulanya kita lihat kita akan beri vaksin 1 dos ini kepada Sabah, Sarawak, Pahang dan Pantai Timur, di mana ada mungkin orang-orang asli. Dan susah untuk kita masuk keluar banyak kali. Jadi itu saya rasa pada awalnya kegunaan vaksin 1 dos ni adalah untuk tempat-tempat yang sukar untuk kita pergi. Okey, Prof. Ada lebih nanti boleh bagi. Okey, menarik. Kita di penghujung sebenarnya, Prof. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Kalau kita lihat hari ini Prof, kes baru COVID-19 mencatatkan 4,611 dan ini menunjukkan satu trend penurunan walaupun tidak drastik tetapi sekurang-kurangnya seolah-olah memberi semacam cahaya sebenarnya kepada harapan kita untuk melihat bahawa trend penurunan COVID-19 ini akan berpanjangan. Jadi perasaan Prof sendiri, apakah Prof melihat ini satu indikasi yang cukup positif sebenarnya? Mungkin sudah ada kesedaran dan juga di kalangan rakyat Malaysia lah bahawa segala SOP yang ditetapkan dipatuhi dan sebagainya. Jadi seruan dan juga harapan Prof kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Hari ini adalah yang kita lihat kes telah menurun, ia adalah satu indikasi yang baik. Tapi kita harus terus menjaga SOP supaya kita dapat menurunkannya dengan lebih banyak sambil kita meningkatkan vaksinasi kita. Dia adalah pencampuran di antara SOP yang ketat dan juga kadar vaksinasi, di mana kita boleh melihat kadar penurunan kes yang tinggi. Sebab kita walaupun telah mendapat vaksin dia, masih ramai lagi yang tidak mendapat vaksin. Jadi siapa yang mendapat vaksin harus patuh kepada SOP sehingga kita mencapai ramai orang yang mendapat vaksin, 70% atau 80% daripada populasi. Mungkin pada ketika itu kita lihat mungkin kadar kematian kita turun dengan mendadak, kita mungkin lihat tiada kematian. Itu yang kita harapkan. Dan pada ketika itu mungkin kita boleh buka semula norma-norma, saya panggil mungkin norma yang lebih baru, bukan norma baru yang sekarang, norma yang lebih baru, yang mana kita juga telah melihat seperti di pertandingan bola sepak Euro. Tengok stadium itu telah mula penuh dengan orang. Kita lihat apabila negara-negara boleh mencapai 60%, 50-60% populasi, mereka dah boleh buka. Jadi kita berharap ini berlaku di negara kita. Jadi saya punya pandangan ialah saya harap rakyat lebih sabar untuk 1 bulan 2 bulan ini. InsyaAllah pada bulan Ogos kita dapat lebih ramai orang dapat vaksin dan kita boleh secara perlahan ke Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, walaupun kita hanya berbicara melalui kemudahan Skype. Tapi Prof kena janji satulah, dalam masa yang akan datang ini kami ingin menjemput Prof sebenarnya ke studio ruang bicara ini kerana mungkin saya juga secara peribadi ingin bertemu dengan Prof untuk sembang-sembang kerana saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Prof dan banyak lagi sebenarnya yang boleh kita sentuh bila kita bercakap tentang COVID-19 dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak-banyak Prof. Dan kita harap kita akan dapat berjumpa lagi, bukan melalui Skype tetapi secara personal, secara peribadi di studio nanti. Terima kasih banyak-banyak Prof. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti apa yang Profesor Madya, Dr. Muhammad Gaus juga sebut bahawa kita harus terus melawan penularan COVID-19 ini, dan kita harus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, kerana itulah yang amat penting sebenarnya, dan ianya harus dilakukan dengan semangat yang kuat, semangat bersatu padu yang kuat di kalangan rakyat Malaysia. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga jangan lupa kita jaga negara kita. Jumpa lagi.